Okay, Assalamualaikum. I'm back. So just now we already learned on the internal forces in member. And then if let's say we go back to our mind map just now. So we already touched the internal forces in member. We already touched internal forces in support. Now we are going to see what is the external loading on your beam. Okay. External loading on your beam. Okay. So let's say I review a bit on the internal forces in support. Okay, let's say you have a fixed support, pin support, and a roller support. Okay, automatically you have this one, you have 3, okay, 2, and 1. So 1, 2, 3. Okay, madam, the direction, how is the direction of your forces? Tak kisah. Ya, sebab nanti after you do your analysis, then you know whether the direction is positive or negative. If let's say the direction you dapat answer the in negative, and you change the opposite direction lah. Okay, just semua ni hanyalah assumption. All this is called assumption. Okay, semua ni, okay, right, yang kita ada dekat sini, semuanya based on assumption. Okay, it's actually doing analysis in structural analysis. Doesn't matter, the structural analysis, it can be the building, it can be bridges, you semua buat assumption. Okay, because jawapan you dapat tu hanyalah based on judgment of engineering judgment. It's not a precise answer. It's not a precise solution. It's just an options for you to analyze the particular member contohnya. Okay, at the end of the day nanti you dah akan dapat jawapan yang not a precise, it's not an exact number. Kalau exact number, you kena pergi dekat site and measure. Okay, this is just all kita panggil assumption. Okay, but based on the engineering judgment. Okay, now kita tengok member, we already see the support. Okay, kita nak tengok forces pula. Okay, you are talking about forces now. Okay, forces internal. Oops. Forces internal, forces external. Okay, so ni semua ni internal. Saya nak tunjuk bawah sekarang ni is external. External forces. External forces maknanya luar daripada beam. Okay, let's say I have beam. So forces saya ada apa? Okay, so saya ada beberapa type of forces. Okay, so I ada point load. Kita panggil macam ni, bentuk ni macam point load. Point load. Okay, kita ada UDL. Kita panggil ni UDL. Right, yang ni kita panggil point load. Okay, uniformly distributed load. Apa maksud dia UDL ni? Let's say dekat sini, okay, section ni saya assign, saya ada mesin. Kat sini ada mesin. Mesin ni berat dia adalah let's say 10 kilonewton per meter. Setiap 1 meter dia ada 10 kilonewton. Setiap per meter dia ada 1 kilonewton, 10 kilonewton. So throughout the section, okay, throughout the section ni, okay, kita akan assign dia sebagai UDL. Ni section ni dapat UDL. Okay, alright. Contoh yang point load ni semalam, dia selalu kita akan notify dia macam contoh, saya bagi 2 kilonewton. Unit dia, nampak tak unit dia berbeza Ni kilonewton meter, ini kilonewton kalau point load. Okay, point load ni juga, it can be in a incline load. Kita dah belajar kan last time kita ada incline load. So katalah 3
kilonewton. Okay. So incline load. Kalau incline load, apa you kena buat? Ingat tak apa perlu buat? You kena resolve. So you kena resolve ikut direction of, let's say ni fx, yang ni mesti fy. Okay. And then the next one. Okay. The next one, let's say saya ada lagi panjang lagi. Beam saya ada triangular load. Okay, saya ada triangular load. Saya dah tunjuk dekat you kan? Last time, dam. Ada section yang saya buat dam analysis. So saya tunjuk loading dia, internal forces dia macam mana. Okay. So salah satu contoh lah. Okay. Ataupun water pressure. Okay. Selalunya yang ni katalah 3 kilonewton per meter. Okay. So throughout the section from here to here, right, dia ada distributed load of 3 kilonewton per meter. But ada but kat situ. But dia ada dia punya intensity dia sendiri. Dia ada nama dia apa? Intensity dia sendiri. Ni kenapa saya lukis macam ni? Sebab ni intensity dia lain. Okay. Ini intensity dia lain. Kenapa lain intensity? Sebab kalau tengok section yang ni, coverage section yang hujung ni, and also coverage yang ini berbeza panjang. Maknanya the length is different. Kalau saya measure katalah ni 2 meter. Okay. Kalau saya measure dari sini ke sini, berapa meter? Katalah kat sini is 5 meter. So the intensity gonna be different. Right? So ada calculation dia macam mana nak buat. Alright? So ada triangular load. Okay? So normally ada 3 ni lah. Okay, selalu kita pakai. Boleh tengok dekat mana-mana. Dekat mana-mana kita ada triangular load. Dalam buku ada banyak expose you tentang ni. So these are called external forces. Ini kita panggil the external forces. Either the point load, uniformly distributed load ataupun triangular load. Okay. The tedious part, okay, ataupun the challenging part is the analysis part. Okay, the analysis part. Ni saya nak tunjuk kat you macam mana kita nak buat analysis. Okay, saya ada satu beam yang panjang so that saya boleh tunjuk you analysis dia. Okay. Saya ada point load, saya ada incline load, saya ada UDL, saya ada triangular load. Macam tu. Okay. Panjang ni. Okay. Berapa meter? Okay. Dia tunjuk berapa meter. Okay. Kata from year to year, katalah 2. Sini sama dengan 3. From year sama dengan 4. Sini sama dengan 5 meter panjang dia. From year to year sama dengan 2. From year to year sama dengan 6 contohnya. Yang ni sama dengan 1 meter. Okay. These are the length. Okay. And nak jadi cerita beam, okay, complete beam, kita ada support. Katalah dekat sini saya ada support pin dengan roller. Okay, support beam dengan roller. Kalau support, macam mana dia punya internal forces dia? Saya ada 2 kan, ingat tak ni? Ingat tak? Saya ada ni. Katalah ni point A, saya panggil dia RAY. Yang ni saya panggil dia RAX. Katalah yang ni nama dia RBY. Maknanya sini point B, sini point A. Okay. Alright, saya nak bagi saya 1 minit sekejap. Ada
Okay, sorry ya. Now kita nak buat analisis Okay, ni combination apa? Combination between saya buat sini external force dengan internal force tapi support. Okay, saya buat macam tu. Okay, now jom kita sama-sama buat analisis dia. Okay. Apa kita nak buat analisis apa ni? Kita nak buat analisis, macam mana nak buat analisis ni? 10, katalah ni 5, 6 kilonewton per meter kilonewton, 10 kilonewton ni sama dengan 5 kilonewton per meter. Tukar number lain lah, nanti sama number Okay ni sekejap, wait saya dah tertinggal tak? Type of support saya dah siap dah tadi. Okay. Alright, purpose, functionality, type of beam. Oh, okay. Saya lupa nak tunjuk you satu perkara lagi before we proceed dengan ni. Saya tertinggal satu elemen tambah dekat sini. Okay, tambah dekat sini tambah lagi satu sini. Types of beams. Okay, types of beams. Okay, tambah satu lagi kat sini. Saya terlupa tadi. Okay, types of beam yang ni. Please tambah Okay, lupa. Okay, sekejap. Okay, jadi internal forces, internal member. Saya tertinggal. I think something missing Sepatutnya sebelum internal forces kita belajar type of beam. Okay, type of beam ni simple je. Type of beams ni, okay, selalunya ada dua jenis. Satu, simply supported beams. Okay, simply supported beams. Number 2, kita ada continuous beam macam saya tunjuk tadi. Continuous beam. Okay, simply supported beam ni contoh dia macam contoh. Okay, in orang kata in statically determinate statically determinate beam. Okay, ada perkataan statically kan, statically determinate beam. Maknanya statically determinate beam ni maknanya dia stable beam. Okay, dia bukan yang macam contoh sebelum ni kita ada cari analysis on the, saya expose to you unstable dengan stable, unstable dengan stable, yang you kena cari based on the determinancy tu. Okay, determinancy. Nanti you carilah ni. Okay, lecture saya sebelum ni, determinancy. Okay, right now, if it's a simply supported beam, selalunya bentuk dia macam ni. You ada, selalunya ada a pin and a roller. Okay, ataupun a roller and a pin. Dia terbalik-balik. Ini kita panggil simply supported beam. Ataupun kita ada ni cantilever beam. Okay, yang ni nama dia cantilever beam. Okay, it might be either you punya fixed support kat situ. Okay, apa beza antara this one dengan this one? Apa beza dia? Ni tengok bukan beza dia, persamaan. Ni ada berapa internal force in support? Ada berapa? Ada 3.
Yang ni ada berapa? 1, 2. Ada berapa? Ada 3. Lepas tu kita punya cantilever beam. Yang ni ada berapa? 1, 2, 3. Okay, ada ujung sangat. 1, 2, 3. Ada berapa? 3. Yang ni pun 3. Persamaan dia berapa? Ada 3 internal force in support system dia. Okay. Ada 3 internal forces in the support system. Kalau saya kata support system, maksudnya sistem untuk beam simply supported ni ada 3 lah. Okay, ada 3. Ni, ada 3. Okay, selalunya yang inilah kita panggil dia simply supported beam. Okay, boleh? Right. Kalau continuous beam, if it's continuous beam, macam saya tunjuk sebelum ni, gambar rajah sebelum ni, the continuity, ada banyak member. Yang ni ada berapa member? Saya ada 1 member. Okay, ni ada berapa member? Saya ada 1 member. Ni ada berapa member cantilever beam ni? Okay, both ada 1 member. Okay, both ada 1 member. Kalau continuous beam, ada berapa member ni? 1, 2, 3. So member dia ada berapa? 1, 2, 3. So in total dia ada 3 member. Ni continuous beam. Okay, tapi in this class, our class, we only focus on simply supported beam sahaja. So the combination of the beam, maybe it looks like this. Okay, dia akan bentuk macam ni. Boleh? Okay, alright. Let's say saya ada beam saya, ingat tak semalam dekat Senegal, dekat dia punya Katra village tu, dia ada beam sengit macam ni. Katalah dia bentuk dia macam ni. Boleh tak you analyze? Boleh lah. Okay, yang ni pun kita panggil dia sebagai simply supported beam. A single beam sahaja. Okay, a single beam. Dia tak ada continuity yang lain ni, tak ada. Ni tak ada. Okay, single beam. Okay, so yang ni pun kita panggil dia simply supported beam. Okay, alright. So kita terus continue yang ni. So barulah saya bagi tahu kat you, yang ni, this is actually a simply supported beam. Yang ni contoh, yang ni is simply supported beam. Okay, let's us do this together to find macam mana kita nak proceed dengan analisis untuk dapatkan shear force. Sorry, kita tukar lagi ya. Shear force dengan bending moment. Macam mana dapat shear force dengan bending moment? Okay, so macam mana nak dapat? Okay, mula-mula sebelum nak dapatkan shear force dengan bending moment ni, what you have to do is you kena buat analysis. Okay, analysis. Apa analysis dia, madam? Analysis dia adalah ini. Okay. Mula-mula dekat paper yang baru, you lukis this diagram of simply supported beam ni in a new paper. Okay, lepas tu you draw one line macam ni. Okay, after that you bahagikan 4. Ni saya punya sistem, tak nak ikut pun tak apa. Sebab dia simply supported beam and it is statically determinate beam. Okay, right. So saya kena apply the equilibrium equation. Okay, kita apply equilibrium equations. Equilibrium equations kita ada berapa? Sebab dia statically determinate beam, kita kena pakai equilibrium equation. Dia kata summation of forces at all direction must equals to 0. Okay. So in this case, saya punya summation of forces equals to 0. Macam
tak ada, tak berapa tebal Okay, so kat sini saya buat dulu summation of forces in x direction sama dengan 0. Saya set going to that direction is positive. Summation of forces in y direction mesti sama dengan kosong, going up is positive. Okay, and then saya ada summation of forces, summation of moment at any direction must equals to 0, tapi saya set kalau clockwise dia akan jadi positive. Sampai sini faham tak? Okay, faham tak? Dengan 0, saya. Kalau faham, saya faham lah. Ya? Okay. Lepas ni baru saya boleh proceed dengan analisis. Okay. So, macam mana nak buat ni analisis ni? Okay. Cara dia senang saja. Very simple. Okay. Mula-mula, okay, apa perlu buat? Ini step 1. Okay. Step 1. Step 2. To solve unknown. Okay. Solve unknown. Unknown you yang mana? Which one is your unknown? Unknown saya yang ni. RBY. Unknown saya RAY. Unknown saya RAX. So you have to, step 2 is you have to solve your unknown. Okay. So macam mana saya nak solve unknown saya? Okay. So nak solve unknown saya, apa saya buat? Saya guna equilibrium equation. Okay. Saya solve the equilibrium equation. Saya nak solve the equilibrium equation. Kita buat satu-satu. Kita ambil semua forces in x direction. Kita satukan sini. Yang ni semua forces in x direction. Yang ni apa? Y. Maknanya ini semua forces in y direction. Okay. Yang ni apa? Moment. Semua moment at any direction kita satukan dekat dalam box ni. Box ni tak apa madam. Box ni nanti you tengok. Ada solution lain. Okay. Sampai sini faham tak? Okay. So kalau faham. Okay, kalau faham. Okay. Kita go to the next one. Okay. Okay, yang ni saya ajar slow sikit. Okay, sebabnya nak bagi you get the idea. Clear picture. Okay. Okay. Alright. Pertama, saya buat balik ini. Saya ada 10, 5, 6. Lepas tu saya ada triangular load 8. Okay. Sebelum kita nak solve unknown dulu, I nak bagi tahu kat you dulu macam mana saya nak share dengan you, macam mana saya nak resolve setiap forces ni. Macam mana saya nak resolve ni. Bukan resolve, macam mana saya nak uruskan dia. How I'm going to urus. Okay. Bila you buat, you ada 10 kilonewton. Perlu resolve tak? Okay. Tak perlu resolve sebab dia dah dalam bentuk Fy 10 kilonewton. Senang. Bila kita analisis, kita just ambil je number ni. Okay. Alright. Kalau saya ada 5 kilonewton. Okay. With the angle of 30 degree. Apa saya buat? Apa saya perlu buat? So, saya perlu buat apa?
Kalau ada 30 degree, saya kena resolve. Jadi untuk dapatkan in fx direction, in fy direction. Sebab apa? Sebab saya nak masukkan dekat dalam ni nanti. Sebab ada tak summation of forces dekat sini in inclined forces? Tak ada kan? Jadi sebab tu kita kena resolve. Resolve either in x direction ataupun in y direction. So macam mana nak resolve cara dia? Cara dia sangat senang. What you have to do is guna trigonometry. Ini semua orang dah tahulah. Trigonometry. Sebab tu you belajar sebelum ni trigonometry rules tu. Okay. Kalau saya nak resolve, katalah untuk dapatkan fx. So, katakanlah this is 5. Okay. This is, kalau ni 30, yang ni gonna be berapa? 30 juga kan? Okay, untuk dapatkan, nampak ni, fx. Untuk dapatkan fx kat sini apa? Okay, so yang ni sama dengan cos 30 sama dengan mana? Fx 5 kan? Sini. So fx sama dengan 5 cos 30. So you dapat answer. Okay. Untuk dapatkan fy yang kat sini, kita pakai sin. Fy dengan hypotenuse which is 5. So, sin 30 sama dengan fy per 5. So, fy sama dengan 5 cos pula 5 sin 30. Dan you dapat answer. Okay. So yang ini untuk kalau you ada inclined force. Kalau kata 5, then this is 30. Macam mana nak buat? You pecahkan dia sebab you nak kena resolve kan. Saya ulang balik. So ini 30 juga. So that's why saya buat. So ini fx. Sini this one gonna be fy. Boleh tak? Boleh follow? Okay, boleh follow Okay. So yang ni guna fx sama dengan 5 cos 30. Fy sama dengan f sin 30. Then you akan dapat dua number. So at the end of the day, at this point, okay, you akan dapat fx dengan fy. So macam mana rupa dia nanti? So nanti dekat situ you akan dapat dekat this point nanti, okay. Okay, at this point saya ada fx dengan fy. So dekat sini saya ada fy. Dekat point juga ni nanti saya buat color lain. Color biru. Okay. Dekat point ni juga saya ada fx. Berapa value dia? Tengok ni value fx. Berapa value dia? Tengok dekat fy value. Okay. Katalah value ni dapat 30. Yang ni dapat 20. So fx ni sama dengan 20. Fy sama dengan fy ni sama dengan 30. Okay. Boleh follow Okay. Okay, dah boleh follow. Alhamdulillah. Kalau ada soalan, bagi tahu saya. Okay. Bit slow. Sebab saya nak ajar you resolve. Bagi you faham, betul-betul faham yang konsep ni dulu. Okay. So sekarang ni, this is point load. Yang ni untuk incline load. How are we going to resolve incline load? Okay. Next, kita pergi tengok dekat UDL ni. Okay, saya draw lagi satu.
untuk UDL. Saya draw balik. Tadi kita ada 10. Lepas tu dekat satu point ni kita ada, tadi patut ada 5 kan. So tadi kita dapat berapa tadi? Fx saya tadi? 30 dengan 20. Kat sini dapat 30. Dekat sini juga ada 20. Lepas tu sekarang ni kita ada UDL. Sekarang ni saya nak tunjuk you macam mana kita nak uruskan untuk UDL. Okay. So what you have to do is, berapa value dia? UDL ni 6. Okay. 6 kilonewton per meter. Okay. Kita fokus kat sini dulu. Saya draw dekat sini. 6 kilonewton meter. Berapa jarak dia tadi? Jarak dia 5. Okay. Jarak dia dari sini ke sini sama dengan 5 meter. Okay. Sama dengan 5 meter from here to here. Okay. Macam mana nak uruskan dia? Macam mana nak resolvekan dia? Okay. Alright. Bila ada UDL, okay, selalunya kita akan convert. Okay. Convert. Perkataan dia adalah convert UDL kepada point load. Okay. UDL kepada point load. Macam mana nak convert? Okay. Sebab UDL ni, contoh, kalau saya draw betul-betul, okay, the UDL ni sebenarnya dalam bentuk 4 segi. Bentuk dia macam ni. Selalunya kita lukis macam ni lah sepatutnya. Okay. Macam tu. Okay. Tinggi dia ni, okay, the height of this is equivalent to 6. Kilonewton per meter. Faham? Bermakna setiap 1 meter, okay, dia ada 6 kilonewton per meter. Okay, itu maksud dia. Alright? Faham ya? Okay. Bila 4 segi, okay, bila 4 segi, apa kita buat? Kita buat based on area. Kita buat based on area 4 segi. Area 4 segi tu apa? Lebar, darab, panjangan. Ni panjang. Okay, ni depth, ni breadth dia. Okay. So, area sama dengan B darab D. So, kalau in this case, panjang dia berapa? Breadth dia berapa? Breadth dia 6. Okay. 5. Darab dengan berapa? Darab dengan 6. Kan? Tinggi dia 6. So, 6. Ini. Sama dengan berapa? Sama dengan 30. Betul tak? Okay. So, tadi ni meter. Darab dengan kilonewton per meter. So, bila kita potong, dia jadi berapa? Dia akan jadi kilonewton. Okay. Dia jadi kilonewton. So, bila kita convertkan dia, nak jadikan dia dalam bentuk point load, okay, dia jadi dekat sini sama dengan 5 darab 6 sama dengan 30 kilonewton. Itu je lah. Okay. So, kalau UDL, kita kena convert jadi point load. Macam mana? Kita guna the philosophy of area of square ataupun rectangular. B darab D. B darab D sama dengan apa? Panjang U darab dengan lebar. Okay. Panjang darab lebar. So, automatically dia akan jadi point load. Jadi, senang nak urus. So, aim dia, target dia adalah untuk jadikan dia dalam bentuk kilonewton. So, sebab apa nak jadikan dia kilonewton? Sebab yang ni sama dengan 30 kilonewton. Yang ni sama dengan 20 kilonewton. Yang ni sama dengan 10 kilonewton. Betul tak? Okay. Sebab apa semuanya 10 kilonewton ni kilonewton meter kilonewton? Sebab kalau kita tengok balik kita punya
kita punya equilibrium equation tadi kita kat sini. Equilibrium equation kita kat sini. Fx, the unit dalam bentuk apa? Kilonewton. Fy, unit dia apa? Kilonewton. Kalau meter dalam bentuk, meter pula. Moment dalam bentuk kilonewton meter. Okay, kita tak sampai sini lagi So, tapi aim kita untuk dapat make sure unit kita dalam bentuk kilonewton. Okay, that's the aim. Okay, capai tak unit kilonewton? Capai. So, okay lah. Alright, so faham ya? Semua orang faham. Okay, Alhamdulillah. Okay, semua orang dah faham. Next, kita pergi dekat kita punya triangular load. Okay, let's go to our triangular load pula. Okay, tadi kita ada 10. Point ni tadi ada 30. Point ni juga ada 20. And then dekat sini ada 30. Lepas tu kita ada triangular load. Sama dengan berapa meter tadi? 8. Okay. Sebelum saya lupa, kita pergi back balik tadi. Okay. 30 kilonewton ni dia duduk dekat mana? Dia where the force dekat mana? Ni 5 meter kan? Total ni sama dengan 5 meter. 30 kilonewton dia duduk dekat tengah-tengah. Tengah-tengah maknanya in between 2.5 and 2.5 yang end dia. Okay, dia dekat tengah-tengah. Right? So, bila you convert, dia akan jadi kat tengah-tengah ni lah sama dengan 30 kilonewton. Okay? Faham ya? Okay. Now, kita fokus dekat sini pula. Allah. Oops. Okay. Panjang dia berapa tadi? Panjang dia 6. Okay, panjang dia dari sini ke sini adalah 6. Okay, kita buat ni pula. Macam mana kita nak uruskan ni? Okay. Kita buat satu-satu dulu Contoh Okay. Panjang dia 6 meter. Ini dia 8. Okay. So, dekat sini untuk triangular load ni a bit special. Okay, semua orang kena fokus ni It's a bit special. Kenapa special? Okay, ni. Untuk triangular load, kita ada pembahagian untuk dapatkan kita punya value. Okay. Dapatkan value dia. Sekejap, 1 minit Sekejap ya. Sekejap ya. One minute. Tak apalah. Okey. Selalunya kalau triangular load ni kita akan bahagikan dia kepada 3 section. Okey. Kalau ikut panjang ni, kalau 6 bahagi 3, 1, 2, 3. So maknanya 2, 2, 2. So ada 3 section kan? Jadi kalau saya bahagikan dia, saya nak atas. Okay. Right. Yang ni satu section. Okay. The remaining balance. Okay. The remaining balance. Okay. Section yang selebihnya yang ni. Okay. Korang ambil jadi section nombor 2. Okay. Pembahagian untuk analysis for triangular load ada 2 bahagian dan dibahagikan jadi separuh left hand side, yang ni akan jadi right hand side. Okay,
Yang ni akan jadi 1/3. Yang ni akan jadi 2/3 panjang. Okay. Kalau dia 6 meter, 6 bahagi 3 sama dengan 2 meter. Betul tak 2 meter? Okay. Kalau 2 bahagi 3, maknanya 6 darab 2/3 sama dengan berapa? 4 meter. Okay, betul tak 4 meter? Okay, sama dengan 4 meter. Okay, semua orang faham yang ni ya? Okay, alhamdulillah faham ya. Okay, next. Lepas tu, okay, nama dia, untuk di section yang ni, kita panggil dia crest. Okay, atau setengah orang panggil dia crown. Macam-macam nama lah ada. You boleh cari. Okay. The one yang dekat hujung ni. Okay. Sometimes orang panggil dia shoe. Sebab nak beza antara the crest and the shoe. Okay. So, saya just standardize. Saya bagi nama dia shoe. Satu lagi saya panggil dia crest. Okay. Kenapa bahagi dua? Sebab nak urus. Okay. For triangular load punya analysis. Okay. So, you kena buat bahagi dua section. Okay. So, saya sekarang ni kita fokus dekat left hand side section dulu. Sebelum kita pergi right hand side section. Okay. So, bila right hand side, dia akan jadi macam ni lah. Tidak, saya padam ni. Beza sikit ya. Okay. Berapa panjang dia? Panjang dia 2. Okay. Berapa tinggi dia? Okay. Nak bagi tahu pula dekat sini. Tinggi ni. Tinggi ni sama dengan berapa? Okay. Nak bagi tahu pula yang ni ya. Kita tengok ni. Yang ni tinggi ni from here to here, tinggi dia adalah 8 kN per meter. Okay. Yang ni hujung ni sama dengan 0 kN per meter. Sekarang ni saya dah cut section ni. So, saya nak cari tinggi ni. Okay. Sekarang ni tinggi ni sama dengan berapa? Saya letak nama dia X. Saya dah tahu tinggi ni sama dengan 8. Okay. Tinggi ni sama dengan 8. Yang ni sama dengan X. Panjang ni sama dengan 2. Okay. Sama juga. The idea here is. Okay. Right. The idea here is to convert. Okay. To convert. From triangular load kepada point load. Sebab aim kita, bila kita nak uruskan calculation, dia dalam bentuk kilonewton. Okay. Unit sekarang apa? Unit saya sekarang kilonewton per meter. Nak dapatkan kilonewton, saya kena darab dengan meter. Baru saya dapat kilonewton. Betul tak? Okay. So, sama juga yang ni. Analisis dia sama macam you buat untuk UDL. You guna area method. Okay. So, area method. Ni area apa ni? Area ni. Ini area sama nama dia apa? Trapezium area. So, trapezium sama dengan apa? Okay. Tinggi dia A, tinggi ni B, ni panjang dia L. Okay. Sama dengan apa? Setengah darab A plus B. Kalau siapa ingat ni. Darab dengan L. Okay. So, kat sini sama dengan setengah darab dengan 8 tambah X, tinggi dia, darab dengan 2. Okay. So, saya dapat berapa? So, saya dapat ada satu value lah. Tapi sekarang ni, this is X. Okay. Ini X. Kita tak tahu value dia apa. Macam mana nak dapatkan value X ni? Macam mana nak dapatkan value X? Okay. Untuk dapatkan value X, okay,
Sambung kat sebelah. Oops. Okey, tadi kita dah dapat ni kan. Okey, ni 8. Ini panjang dia 2. Sambung sini, remaining ni sama dengan 4. Betul? Sini start dengan 0. Habis sini sama dengan 6 panjang dia. Kan? Kalau saya buat macam ni, dalam bentuk ni 2. Sebab panjang dia 2. Ni panjang dia 4. 0 campur 2 dapat 2. 2 campur 4 dapat 6. Ni panjang. Length dia tadi. Okay. Objektifnya sekarang ni a bit matematik lah. Ni tak nothing new. Just matematik saja. So sekarang ni saya nak cari point ni. X tinggi dia ni sama dengan berapa? Berapa? Okay. So you kena buat apa ni? Kita buat interpolation. Kita buat interpolation. Okay. Kalau tinggi dia 8. Okay. Tinggi dia 8. Panjang dia berapa? Panjang dia 6. Okay. Panjang dia 6. Okay. Kita buat color lain. Color ni. Kalau tinggi dia X. Tinggi dia X. Panjang dia sama dengan berapa? Panjang dia sama dengan 6. Ke? 4. Sama dengan 4 kan? Okay. Sama dengan 4. Bermaksudnya, dekat sini, X sama dengan 4. Okay. Kalau yang tadi 8 tadi, 8 sama dengan 6. Okay. So, if let's say you buat interpolation. 8 darab 4, 32. 6 darab X, 6X. So, X sama dengan 32 bahagi dengan 6. Sama dengan berapa? Tekan kalkulator kejap. Saya nak tekan kalkulator. So, sama dengan 32 bahagi 6 sama dengan 5.33 kilonewton per meter. Berapa desimal nak ambil, madam? 3 desimal boleh, 2 desimal pun boleh. It's up to you. Okay? It's up to you. Okay? Tak ada any restriction. 3 boleh. 6. So, dah dapat dah kan? So, bila dah dapat, boleh tak proceed untuk dapatkan dia punya point load tadi? Aim kita tadi yang ni. Ni 5.33 sama dengan 8. Ini sama dengan berapa tadi? 2. So, sekarang ni saya nak cari area. Area trapezium sama dengan apa? Setengah darab 8 campur 5.33. Okay. Darab dengan panjang dia 2. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? So, 8 tambah 5.33. Potong. Sama dengan 13.33 kilonewton per meter. Betul tak? Betul tak unit dia? Kalau yang ni unit dia, kalau yang ni tadi unit dia sama dengan apa? Kilonewton per meter. Darab dengan 2 tadi unit dia apa? 2 unit dia meter. So, potong-potong dapat kilonewton. So, sebenarnya dia bukan kilonewton per meter, dia kilonewton saja. So, ni salah So, okay, so 13.33. Okay, kat mana jatuhnya point load tu tadi? Point load tu jatuh dekat mana? Point load tu jatuh kat mana?
point load tu akan jatuh dekat mana? Akan jatuh dekat sini. Dekat this point. Sebab kita measure based on 2. Okay, panjang dia 2 tadi. Dia jatuh dekat sini. So, dekat sini point load dia akan jadi 13.33 kilo Newton. Okay. Berbalik-balik kepada point load ni tadi. Okay. Nah, contoh. Okay. Kalau saya draw balik yang barulah, saya draw balik yang baru. Okay. Okay, tadi dapat 10. Tadi dapat sini 30. Point ni kat sini tadi saya dapat 20. Contoh kan tadi. Lepas tu saya dapat kat sini yang UDL jadi 30. Lepas yang baru ni kita dapat dekat point nombor 2 tu sama dengan 13 point berapa tadi? 13.33. 13.33. Okay. Alright. Yang ni untuk UDL. Okay. Boleh. So daripada sini, boleh tak you nak buat analisis seterusnya untuk dapatkan dia punya unknown dekat sini? FY pula tadi. RAY, RAX. Yang ni dapat RBY. Boleh tak nak solve you punya unknown ni? Boleh tak? Okay. Sebab sekarang ni you punya dah konsisten. Ni dah semua dah 30 Newton, 30 Newton, 30 Newton. Dah konsisten dah semua. So, bolehlah proceed dengan finding the unknown. Okay. So, nak cari unknown. Macam mana nak cari unknown? Okay, jom kita sama-sama cari unknown. Okay. Kalau faham, cakap faham. Kalau tak faham, tulis kat situ tak faham. Dan nanti saya akan tengok dekat dalam kita punya comment box. Okay, faham ataupun tidak. Alright. Okay. Kita fokus dekat left hand side section dulu. Sebelum kita pergi right hand side section. Okay. Right. So, sekarang ni macam mana nak buat? What you have to do is, okay, buat macam ni. Kan? Saya suruh bahagi 2 tu kan, macam tu kan? Okay. Ini summation of fx sama dengan kosong. Sini positif. Summation of fy sama dengan kosong. Clockwise sama dengan kosong. Okay. Okay, now kita nak solve untuk RAX ke RAY ke RBY. Okay, yang paling mudah sekali kita solve untuk RAX dulu sebab dia satu. Okay, dia ada satu je. Okay, saya buat ni dulu. So, RAX positif ke negatif? Sebab dia going to this direction, dia positif. Dia sama direction dengan dia punya assumption. Okay, so RAX positif. Okay, start daripada sini. Along the way, ada tak horizontal forces? Yang ni bukan, ni vertical. Yang ini 30 adalah vertical. 20. 20 kita punya horizontal forces. Boleh masuk dekat dalam kita punya dead box. 30 kN ni is vertical. Yang ni adalah vertical. Ini vertical juga. Tak boleh lah. So, kita ada 20 dekat sini. So, plus RAX. So, 20 kN. Tengok direction dia. Direction dia opposite direction dengan FX kat sini. Jadi, negatif 20. Ada lagi tak lah yang lain? Tak ada. Sama dengan kosong. So, RAX sama dengan 20 kN. Senang je kan? Okay. Senang je. Alright. Next. Kita pergi tengok pula the next one. Okay. Kita tengok the next one. FY pula. Okay. So, ni dah settle. So, now kita nak cari kita punya RAY ataupun RBY. Okay. So, RAY atau RBY is dalam bentuk vertical direction kan. So, saya masuk dekat dalam this box. Okay. So, saya start dengan RAY. Saya set going up is
positif. So RAY pun positif sebab dia going up. Lepas tu saya ada 10 going down, so negatif 10. And then saya ada negatif 30 sebab apa negatif, dia going down. And then saya ada negatif 30 is going down sama dengan 30. Right? Lepas tu saya ada 13.33 also negatif sebab dia going down sama dengan negatif 13.33. And then kita ada RBY going up tambah RBY. Okay. So sama dengan kosong. Ada tak lain-lain? Semua saya dah touch. So bila sama dengan kosong. Okay. Bila sama dengan kosong, kita solvekan dia. So RAY tambah RBY. Okay. Lepas tu, kita buat sini. 10 tolak negatif 10, tolak 30, tolak 30, tolak 13.33. So total berapa? So negatif 83.33 sama dengan kosong. Okay. So boleh solve tak? Sekarang ini boleh solve tak? Tak boleh solve sebab saya ada satu unknown, dua unknown. Dua unknown boleh tak solve dengan satu equilibrium equation ni? Ni equation 1. Boleh solve tak? Kalau matematik dia tak boleh solve. Dia perlukan another equation. So another equation saya ada apa? Saya ada summation of moment. Okay. Asalnya tadi kita ada berapa unknown? Satu unknown, dua unknown, ada tiga unknown. So you ada tiga unknown kena solve dengan tiga equilibrium equation. So boleh solve tak? Boleh. Apa dia punya equilibrium equation? Summation of fx equals to 0. Summation of fy masih equal to 0. Summation of moment mesti sama dengan kosong. So bolehlah solve. Okay. Alright. So sekarang ni kita nak proceed dengan summation of moment. Okay, saya tulis kecil sikit sebabnya saya punya space ni kecil. Okay, kita pakai color ni pula. Okay, summation moment. Sorry. Summation moment clockwise positif sama dengan kosong. Okay. So, you kena taking moment dekat mana? Saya nak taking moment dekat point A. Okay. So, kalau saya taking moment dekat point A, saya akan tulis sini dekat point A. Okay. So, bila taking moment at point A, ambil jari telunjuk belah kanan pointing dekat point A. Okay. Point dia dekat situ. Okay. Ambil jari telunjuk belah kanan. Point dekat sini. Okay. And then apa you buat? Cari moment. Moment sama dengan apa? Moment sama dengan force darab dengan distance. Okay. So force darab dengan distance. Daripada sini ke sini berapa panjang dia? So RBY. Clockwise ke counter clockwise? Kalau macam ni. Kalau macam ni dia counter clockwise, dia akan jadi negatif. Sebab tu dia jadi negatif. So total berapa total force dia? Total panjang dia. 2 campur 3, 5 campur 4, 9 campur 5, 14 campur 2, 16 campur 6, 18 campur 1, 19. So total dia sama dengan 19. Okay. Right. And then 13 ni. Okay, 13 pula saya pakai color lain. So 13 darab dengan distance. Clockwise ke counter clockwise? Clockwise, positif. Tambah 13.33 darab dengan 19 tolak berapa remaining balance tadi. Tengok panjang dia berapa. Okay. Oops. Okay. So tadi ni 1/3 kan. 1/3 ni 2, ini 4. So 1, 4, 5 sebab dia jatuh dekat sini tadi. So tolak 5. Okay. So from here to here is 5. So darab 5 pula.
19 tolak 5 sama dengan 14. Okey. Seterusnya kita buat untuk 30 pula. Okey, pegang jari tunjuk dekat point A, 30 darab dengan distance dia. Okey. So 30 darab distance. Okey, tengok tadi kat sini. Dia jatuh dekat tengah-tengah ni kan. So 30. So panjang yang ni is 2.5. Okay. So remaining balance berapa? 2.5 campur 2. Okay. Campur 6 campur 1. 2 campur 6. 8 campur 1. 9. 9 campur 2.5. 11.5. Okay. So maknanya 30 positif 30 darab 19 tolak berapa tadi? Lupa dah saya. Subhanallah. 6 campur 1, 8. 8 campur 2. 8 campur 1, 9, 11.5. Okey. Maknanya kat sini 19 tolak 11.5. Okey. Lepas tu the remaining one. Okey. The remaining one sama dengan apa? 30. So ambil jari tu nunjuk letak dekat point A. So yang ini sampai kat sini 30. Okay. Positif 30 darab dengan berapa balance panjang dia tadi? Berapa panjang dia? Okay. Sebab ni tadi kat dekat point ni tadi kita ada 30, dekat point ni juga ada 20. So 30 darab berapa ni? 5. Okay. So 30 darab 5. Okay. How about 20 ni? 20 ni boleh tak? Okay. Kalau kita tengok balik tadi. Asal dia tadi. Okay. 20 ni. Ada distance ke? Dia ada distance ke? Okay. 20 kat sini. Point A dekat sini. Dia boleh cari moment ke? Tak boleh cari moment kan? Moment dia kena macam mana? Moment dia kena force mesti perpendicular distance dengan ni punya point. Kalau ni point A, so F darab dengan distance dia. Perpendicular. Okay? Kalau saya punya force dekat bawah, kat sini, dekat F kat bawah ni. So dia perpendicular. So point A dekat sini. So F multiply by distance. Dia mesti perpendicular. So in the case of 20 tadi, okay, 20 dekat sini, dia perpendicular ke dengan this distance? Dia tak perpendicular. Kalau tak perpendicular, so 20 ni tak boleh cari moment. Okay, so there's no moment for 20 ni. So 20 ni tak ada moment. Okay, last kali saya ada, okay, last kali saya ada 10. Okay. So 10 taking moment dekat point A, 10 darab dengan distance ni. Dia mesti perpendicular. So clockwise sama dengan 10 darab dengan berapa panjang dia tadi? Panjang dia 2. Okay. Darab dengan 2. Ada tak lagi lain? Tak ada So sama dengan kosong. So bila you solve, you dapat RBY sama dengan satu value. Okay, katalah value tu sama dengan contoh. Value dia sama dengan 70. Katalah dia tambah-tambah kira tolak-tolak, dia dapat 70. So 70 ni substitute into equation 1. So substitute into equation 1, RBY sama dengan berapa tadi? 70. So therefore, saya sambung kat bawah ni. So therefore RAY sama dengan berapa? 83. Tak nampak. Okay. Sama dengan RAY sama dengan 83.33 bawa sebelah tolak dengan 70. So sama dengan 13.33 kilonewton. Ini sama dengan kilonewton. So dah dapat dah jawapan dia.
Okay. So mula-mula sekali apa you kena buat? You have to solve your unknown. Unknown untuk RAY, RBY dengan RAY. So dah solve. Okay. Dah solve dah. Untuk unknown. Selesai. Okay. So saya stop sampai sini dulu. Because untuk cari shear force dengan bending moment, kita akan go for the next lecture. Right? So, fahamkan dulu untuk how you want to manage your forces for point load tadi. Okay. Kalau you ada incline loading, kalau you ada UDL and also triangular load. Okay, so today is actually I'm sharing how to urus point load, incline load, UDL and also your triangular load. Okay. Right. So with that, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kalau if there's any question, please post at the comments box of this video or you can post in the WhatsApp group. Alright? Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.